أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Suluh Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Suluh Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka yang sedang engkau Nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anfal ayat yang ke-33. Para penonton yang hormat sekalian, alhamdulillah kita dapat bersiaran lagi sebulan 2 kali, tuan-tuan. Sebulan 2 kali, minggu pertama dan minggu ketiga. Yang ini minggu ketiga. Menjelang bulan Ogos yang akan datang ini, minggu pertama dan minggu ketiga, dan bulan September dan seterusnya juga minggu pertama dan minggu ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, siaran ini melibatkan 4 negara, iaitu negara Singapura, negara Brunei, negara Indonesia dan negara Malaysia. Ada masanya, tuan-tuan, ada masanya. Kita tidak dapat mengekalkan 4 negara. Ada atas dasar beberapa komitmen sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan. Misalnya hari ini sahabat daripada Brunei rasanya ada yang peringkat akhir, walaupun 2 hari yang lepas atau semalam telah mengatakan persetujuan, tetapi ada komitmen yang terakhir yang beliau tidak dapat, tuan-tuan, kata orang menghindarkan diri, melarikan diri daripada komitmen itu. Terpaksa mereka tunaikan komitmen itu. Yang Indonesia mungkin kemudian, tuan-tuan dan puan,
kemudian dia akan muncul. Tetapi yang memang yang konsisten nampaknya ialah kita punya sahabat, iaitu Syekh Habib daripada Singapura, Habib Abdul Rahman daripada Singapura, yang bersedia, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan yang agak dhaif sedikit, dalam keadaan fizikal yang agak dhaif, menerima rawatan lebih daripada 2 tahun dah menerima rawatan, tuan-tuan dan puan, tapi masih daripada keranjangnya, masih daripada katilnya, masih daripada tempat istirahatnya secara berbaring, beliau masih lagi berupaya, masih lagi mampu, masih lagi bersemangat untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita daripada Malaysia, kita ada orang profesional, seorang engineer electrical, tuan-tuan dan puan, yang sekarang ini menumpukan perhatian hampir sepenuhnya dengan kerja-kerja Islam, terutama membantu Yayasan Kebajikan Sabah atas sifatnya sebagai timbalan pengerusi Yayasan Sabah Malaysia bersama dengan Perbadan Wakaf untuk membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Untuk membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang dijangka akan dibangunkan tidak berapa lama lagi, tuan-tuan dan puan. Kita punya cita-cita, tujuan kita nampaknya being slowed down, tidak dicergaskan sangat oleh kerana COVID-19 dan lockdown ini menyebabkan kita 2,5 bulan terkebelakang daripada jadual kita. Kerana COVID-19 dan lockdown, sebagian pejabat-pejabat yang sepatutnya kita berurusan dengan mereka, terutama pejabat-pejabat teknikal, ditutup, maka kita tidak dapat menyiapkan dokumentasi untuk kita menyerahkan kepada Majlis Ibadah Raya Shah Alam untuk mendapatkan kebenaran merancang itu. Tetapi apapun, tuan-tuan dan puan, semuanya sudah tersedia, semuanya sudah dihubungi, semuanya menyatakan memberikan sokongan padu kepada kita dan kita tidak nampak ada masalah dalam hal ini, insya-Allah. Jadi minta tuan-tuan mendermalah, Yayasan Kebajikan Sabah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ada sijil wakaf tunai. Yang ini kita akan, kalau boleh, sijil wakaf tunai ini kita akan sebarkan, edarkan di Singapura, edarkan di Brunei, edarkan di Indonesia. Kalau boleh, tuan-tuan dan puan, dia bernilai RM10, RM50 dan RM100. Agaknya orang Singapura mungkin ada yang berminat untuk menjadi pengedar wakil kepada kita. Kita akan berikan buku-buku itu. Satu buku ada 50 keping RM10, 50 keping RM50 dan 50 keping RM100. Bolehlah agaknya atas nama bakti kepada agama, atas nama berbakti kepada Allah dan Rasulnya, atas nama berbakti untuk meningkatkan kepahaman dan komitmen kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mati dalam husnul khatimah. Diharapkanlah tuan-tuan di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana dapat mendapatkan sijil-sijil wakaf yang bernilai RM10, RM50 dan RM100. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah seluruhnya pendapatan itu disalur terus kepada membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, minta sangatlah kepada wakil-wakil di mana tuan-tuan dan puan. Inilah ruang, inilah peluang yang ada untuk mendekatkan kaki kita ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ruang, inilah yang peluang, tuan-tuan dan puan. Tidak ada kata orang sebab yang kedua. Tidak ada matlamat yang kedua, tidak ada matlamat yang ketiga. Matlamatnya satu je, tuan-tuan dan puan. Matlamatnya adalah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada matlamat politik, tidak ada matlamat siasah, tidak ada matlamat perniagaan, tidak ada matlamat perusahaan, tidak ada matlamat peribadi, tak ada, tuan-tuan dan puan. Matlamatnya untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala melalui satu institusi yang akan dibangunkan, namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi kita minta sangatlah, tuan-tuan. Satu lagi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang saya perlu bagi tahu ialah tentang kita punya Telegram. Minta sangatlah, tuan-tuan, joinlah Telegram kita. Terutama mereka yang telah mendapat khidmat pengisian daripada saya. Sama ada summer camp, sama ada smart learning, sama ada parenting, sama ada bina insan, sama ada program-program kuliah-kuliah Zuhur, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha di seluruh negara, termasuk Singapura, termasuk Brunei, termasuk Australia, termasuk United Kingdom dan Amerika, di mana saya memberikan kuliah-kuliah. Saya harap teman-teman yang pernah mendengar, pernah mengikuti siaran-siaran saya, program-program saya, masuklah dalam kita punya Telegram Telegram kita. Dan Telegram kita, tuan-tuan dan puan, download Telegram kita dalam telefon tuan-tuan dan puan, lepas tu pergilah kepada linknya Anjung Husnul Khatimah. InsyaAllah
saya berminat, berhasrat untuk mengumpulkan sekurang-kurangnya 10, 20, 30 ribu orang-orang yang pernah mengikuti program saya sahaja, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah ya, dengan kita nak mengadakan jamaah maya, big jamaah maya, mega jamaah maya mega, untuk kita mertabatkan Islam melalui online, melalui internet. Kita akan berusaha bersama-sama untuk memertabatkan Islam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan jangan lupa kita punya Telegram. Telegram kita tuan-tuan. Very easy. It is a very easy. It is costless. It costs nothing. Not a single cent, tuan-tuan dan puan. Untuk tuan-tuan menjadi kata subscriber, pergilah, joinlah kita punya Telegram Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Para penonton yang mati sekalian, kali ini kita bersiaran. Tajuk yang kita pilih tuan-tuan bertepatan agaknya dalam keadaan musim Covid, lockdown di Malaysia, lockdown juga di Jakarta, saya rasa di Indonesia kan Singapura pun ada sedikit tuan-tuan dan puan. Brunei hampir tidak ada langsung. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya teman-teman di Brunei terus tuan-tuan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang kita bincang tuan-tuan pada petang yang berbahagia ini ialah tajuknya jauhi dosa, menjauhi dosa. Jauhkan dosa, timbunkan pahala. Jauhkan dosa tuan-tuan, tokok tambah pahala. Itu yang kita nak bincang pada petang yang berbahagia ini. Untuk memulakan program tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan kita punya sahabat kita daripada Singapura yang saya hormati, yang saya kasihi, insya-Allah sahabat di dunia dan sahabat di akhirat. Walaupun saya pun belum pernah bertemu secara fizikal, we haven't had a physical meeting with him, kecuali Pak Om ada biasa dengan beliau. Saya tak pernah, tapi kita berjumpa di alam maya ni tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Oleh kerana kita berjumpa kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kita kasihkan Allah, Pak Syekh kasihkan Allah, Pak Habib kasihkan Allah, saya kasihkan Allah, Pak Om kasihkan Allah, Pak Nur daripada Indonesia kasihkan Allah, Ustaz Abdul Rahman daripada Brunei kasihkan Allah. Kita bertemu kerana kita kasihkan Allah, kita berpisah pun kerana kita kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kasih itu berpanjangan, kasih itu mendalam. Begitulah kasihnya saya kepada Habib Abdul Rahman Al-Habsyi daripada Singapura, tuan-tuan dan puan, yang agak dhaif sikit dari segi fizikalnya, dhaif sikit dari segi tuan-tuan dan puan kekuatan lahiriah yang kita nampak, tapi kekuatan berdakwah, kekuatan memertabatkan agama tidak pernah dhaif dalam hidup beliau. Jadi saya perserahkan kepada beliau untuk mengmukadimahkan. Tajuknya ialah menjauhi dosa. Bagaimana Pak Habib? Sila Pak Habib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa barik sallam. Ikhwani kiram wa hibba, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk Hasan, yang saya muliakan Fadil Ustaz Muhammad Nur Ridha dari Indonesia, juga saudara saya Haji Muhammad Zahrum, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kembali kita diketemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam acara Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sungguh peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan terima kasih sekali lagi kepada Datuk yang sudi memberikan kesempatan kepada kita, saya untuk menghadirkan diri dalam acara ini. Tajuk hari ini ialah menjauhi dosa. Pertama sekali kita lihat menjauhi dosa ini ialah maksudnya kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah yang boleh menyebabkan
kita mendapat murka dan kemarahannya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau kita melihat kepada ayat ini, kita akan mudah mengerti dan memahaminya. Yaitu tujuan dan matlamat daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk bernama manusia dan jin tiada lain selain daripada untuk mengabdikan diri kepadanya semata. Seperti mana yang tersebut dalam sebuah diskusi firman Allah Ta'ala yang Rasulullah sabdakan, Ya ibadi, khalaqtuka li'ibadati, la ya bana Adam, khalaqtuka li'ibadati. Atau kama qala, yang bermaksud, wahai anak Adam, sesungguhnya aku menciptakan kamu hanya semata-mata untuk beribadah kepadaku. Itulah tujuan dan maksud daripada manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini kita akan mengerti bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah bersama jin untuk mengikuti segala perintah Allah, melaksanakan segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan apapun yang telah ditunjukkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Kullu mauludin wulida ala fitrah." Sungguh semua anak-anak yang bayi dilahirkan dalam keadaan bersih, suci dan fitrah. Kalau kita gandingkan ayat dan hadis ini, pahamlah kita bahwasanya Allah menginginkan makhluk yang diciptakannya ini sentiasa menjadi makhluk yang bersih dan baik. Makhluk yang sentiasa mendapat kasih dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mengikuti dan mentaati perintah Allah tadi, insya Allah kita akan terjauh dan terselamat daripada segala dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini ada dua jenis. Satu, kalau kita tidak berbuat, kita berdosa. Yang kedua, apabila kita berbuat, kita berdosa. Kita ambil yang pertama. Kalau tidak berbuat, kita berdosa. Yaitu rukun iman dan rukun Islam. Apabila kita meninggalkan salat, puasa, zakat, haji, kita tidak benar-benar menetapi iman kita dengan rukun yang telah ditetapkan oleh Allah, kita berdosa. Dan yang satunya, apabila kita berbuat, kita mendapati dosa. Seperti minum arak, memutuskan silaturahmi, tidak menghormati, memberi hak orang tua, berzina, berjudi, dan larangan-larangan yang lainnya, yang banyak lagi yang dapat kita kenali melalui kitab-kitab yang telah ditetapkan di dalam agama Islam kita. Maka dari itu, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan apa juga yang dijelaskan oleh Rasul kita sudah menjadi kewajiban untuk kita menghindarinya. Dan untuk menjauhi dosa ini, kita perlu menjauhinya secara mutlak. Manusia dijadikan oleh Allah dengan tubuh yang sempurna, dari kepala sampai ke ujung kaki, di mana pada setiap anggota ini sangat mudah untuk melakukan dosa. Firman Allah banyak dalam Al-Quran yang membawa maksud, sungguh kami telah menjadikan telinga, mata, dan hati. Dan semuanya ini akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak. Ada manusia, telinganya, matanya, lidahnya baik.
tunduk dan taat kepada Allah, tetapi hatinya tertanam di dalamnya hasad, dengki, dan khianat. Ada orang hatinya baik, tetapi lidahnya sentiasa mengganggu, menyakiti saudaranya yang lain. Ada orang hati lidahnya baik, tetapi telinganya selalu mendengarkan ghibah dan sebagainya. Allah. Itulah, setiap tubuh manusia ini sangat berpotensi untuk melakukan dosa dan juga kebaikan. Dan pada hari ini, kalau kita lihat, mungkin mata, telinga, lidah, hati tidak banyak berbicara, tapi yang lebih banyak berbicara pada setiap waktu dan saat adalah jari-jari kita. Yang Allah firman dalam Al-Quran, "Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari di mana lidah kita akan dikunci oleh Allah, tidak akan berkata-kata, tetapi jari jemari kita akan menjadi saksi dan berbicara kepada Allah, seperti mana kita mengetik kata-kata di dalam handphone kita hari ini, menyebarkan berita-berita yang tidak benar, dan kaki kita menjadi saksi. Maka dari itu, menjauhi larangan dosa merupakan kewajiban, dan kita harus punya benteng yang mantap dan kuat untuk mempertahankan diri, karena dari ujung kepala sampai ujung kaki sangat berpotensi untuk melakukan maksiat kepada Allah dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak Habib. Pak Habib telah menyebutkan, tuan-tuan, yang pertama sekali, tujuan tuan-tuan, tujuan saya diletakkan di keperempuan ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nombor dua, apa yang disebutkan tadi, tuan-tuan dan puan, ialah fitrah manusia. Tuan-tuan dan saya, tuan-tuan dan puan, sebagai manusia ni, kita tidak sunyi melakukan kesilapan-kesilapan. Dan kesilapan-kesilapan itu ada kaitannya dengan dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, yang disebut tadi, ada dosa-dosa yang dilakukan, tuan-tuan dan puan, kita meninggalkan, tidak melakukan apa-apa, itu dosa. Ada yang melakukan dosa yang kita lakukan, diberikan kita, tuan-tuan, kesempatan, tapi kita melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, dan akhirnya yang disebut tadi oleh Pak Habib, tuan-tuan dan puan, tidak lain tidak bukan perlunya, tuan-tuan, wajibnya, fardunya, tuan-tuan dan puan, menjauhi dosa-dosa itu. Sebagaimana yang kita bincangkan, tajuk ini ialah menjauhi dosa. Para penonton yang hormati sekalian, kita ke Indonesia sekarang. Dah ada Pak Ahmad Nur Redha. Sudah ada? Halo? Sudah ada? Okey. Belum lagi. Okey. Kita pergi kepada Pak Om. Pak Om, ya, contoh manusia, ya, contoh insan yang semua manusia sepatutnya menjadikan dia sebagai contoh, insan ini sebagai contoh. Manusia muslim atau tidak muslim pun seharusnya menjadikan insan ini sebagai contoh. Contoh dalam kehidupan kita seharian, daripada pagi sampai petang, petang sampai malam, dan pagi. Contoh kita waktu muda, contoh kita waktu tua, contoh kita mengakhirkan usia, mestilah ikut manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala? Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini maksum, sifatnya Nabi tidak berdosa. Tapi dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi yawmi 100 marrah. Sesungguhnya hatiku tenggelam dalam keseronokan beristighfar, dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Saya ulang balik. Sesungguhnya hatiku tenggelam dalam keseronokan beristighfar, dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Saudara-saudara yang sekalian, saya nak minta Pak ulas sikit, macam mana Nabi Muhammad dalam keadaan dia maksum, dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, tuan-tuan dan puan, satu hari berapa kali? 100 kali, tuan-tuan dan puan. Hasan Ali ni yang syarat dengan dosa, tuan-tuan, syarat dengan dosa. Tuan-tuan, berapa kali kita beristighfar? Ada gangguan sikit nampaknya suara kita. Ada gangguan sikit. Telefon siapa tu agaknya dengan sikit gangguan, Okey,
So, saudara, kita berapa kali kita beristighfar? Cuba tanyakan kepada diri kita. Pagi tadi kita beristighfar tak? Ada di antara kita hari Sabtu hari ini cuti, dalam keadaan cuti ni kita tak sembahyang subuh pun. Tak bangun subuh pun tuan-tuan. Tak membesarkan Allah pada pagi ini. Sudahkah kita beristighfar? Bila masanya kita beristighfar? Tadi Zuhur sudah berlalu, sekarang Asar tuan-tuan. Adakah kita menyembah Allah, rukuk dan sujud menyembah Allah waktu Zuhur ni? Adakah kita sudah beristighfar? Tadi kita lewat menunaikan, bukan tidak menunaikan, lewat menunaikan solat Zuhur. Itu sudah cukup untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak Om dengar ke Pak Om? Ya, dengar. Ya, boleh. Ada bunyi ada macam gangguan. Ya. Ada macam gangguan sikit. Okey, tak apa. Jadi Pak Om apa yang kita nak katakan kepada para penonton? Contoh dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan, tidak lagi dan tidak lain dan tidak bukan. Ialah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks perbincangan kita ini, Rasulullah beristighfar satu hari 100 kali. Cuba secara betul-betul, secara jujur, secara ikhlas, tanyakan kepada diri kita. Berapa kali kita beristighfar? Pernah tak beristighfar minggu ini? Beristighfar tak kita bulan lepas? Beristighfar tak kita tahun lepas? Tuan-tuan dan puan, inilah kalau dapat Pak Om ulas sikit, kita sebagai insan biasa ni, macam mana kita nak dibandingkan dengan syarat dengan dosa kita ni, tapi kita tidak sehebat macam mana astagfirullah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Sila Pak Om. Terima kasih Datuk yang saya hormati dan kasihi, dan juga yang saya kasihi Habib Abdul Rahman Al-Habsyi, para penonton sekalian yang saya hormati dan kasihi. Satu soalan yang menarik, di mana bagi Rasulullah SAW, dia meletak dirinya sebagai hamba Allah. Dia memohon ampun 100 kali satu hari. Sebab mengetahui Allah Maha Pengampun. Dan dia meminta ampun tu di atas kesedaran bahawa dia seorang Nabi. Ada kita ni seorang manusia ni, pernahkah kita fikir kita seorang manusia ni, pernah tak kita buat dosa? Tapi kita jarang. Kita biarkan masa berlalu. Dan tukar mencatatkan dosa pahala kita adalah tinggal atib. Yang mencatatkan, dan malaikat ni tak pernah cuti. Sedar mata kita, buka mata kita, kelip mata kita tidur pun, malaikat tetap membuat catatan. Adakah hari ini kita buat dosa atau pahala? Saat ini kita buat dosa atau pahala? Itulah kerjanya. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam kesedaran beliau seorang Nabi memohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Dan Allah mengetahui. Dan dia tetap mengaku diri sebagai hamba Allah. Pesuruh Allah. Dan tetap taat pada Allah. Dan dengan sifat itulah sebagai seorang Nabi yang maksum, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia sebagai seorang Islam, kita berharap Allah menyayangi kita. Tapi macam mana Allah nak sayang kita kalau kita tidak mengaku diri kita ni bersalah? Kita menjalankan kehidupan satu hari, sesaat, minit berlalu, kita biarkan dosa yang kita lakukan. Contoh, macam Datuk sebut tadi, dosa melewatkan solat. Tidak jadi satu perkara yang penting bagi kita. Kita let it pass. Orang kata putih, kita let it pass. Dia lalu, tak apa, dosa. Tak sedar bahawa dosa ni tetap kena hukum. You like it or not, antara syurga dan neraka adalah perkara kita buat di atas dunia ini. Dosa atau pahala. Kita tak tahu betapa siksanya neraka. Kita mengambil ringan. Neraka itu kita akan masuk dan kita akan lepas. Ya? Tapi kita tak tahu macam mana siksa sebab kita tidak diberi secara live. Kita sedar api itu terbakar, kita pergi ke api, kita rasa panas. Ya? Tapi neraka, something intangible. Tidak ada, kita ada perasaan itu tidak ada. Jadi kita tak takut. Sebab tu dosa itu berlalu. Dosa yang paling senang kita buat adalah dosa kita lupakan Allah.
Sesaat kita lupakan Allah, dah berdosa. Sedetik kita lupakan Allah, dah berdosa. Kita membesarkan diri kita sendiri. Nasib baik aku buat perkara ni. Kalau tidak, susah orang tu. Kita membesarkan diri kita pada Allah. Ya. Kita kata, orang tu mati sebab COVID. Sebab COVID dia mati. Walhalnya yang mematikan dan menghidupkan manusia adalah Allah. COVID itu hamba Allah juga. Dia adalah alat ya Allah untuk menyempurnakan apa Allah yang tersentuhkan. Itu dah dosa. Tapi balik pada tadi Rasulullah SAW, dia tidak tinggal istighfarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia seharusnya hendaklah kita selalu beristighfar. Kalau tidak, siang hari pada waktu malam sejenak kita duduk bertakabur, kita ingatkan dosa kita, siang hari kita istighfar. Supaya Allah mengampunkan kita dan memberikan kita tempat yang baik di sisinya. Allahu'alam. Pak Rom, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, dengan nada yang selamba Pak Om tuan-tuan menasihatkan kita ulang lagi. Berastaghfirullah, astaghfirullah, bertaubatlah. Dosa kita yang dhaif ni. Dhaif dengan dosa tuan-tuan, dhaif. Tanggung dosa pagi, petang, siang dan malam. Selaga pada panca indera kita daripada kepala sampai ke kaki tuan-tuan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, masya-Allah. Tetapi berapa orang yang bertaubat kepada Allah? Berapa orang yang beristighfar seperti Nabi tuan-tuan dan puan? 100 kali Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Masya-Allah tuan-tuan. Itulah seruan daripada Pak Om tadi. Kita pergi kepada Pak Habib balik. Pak Habib ya. Kita nak katakan kait dia. Kita selalu menyebutnya. Kita diajarkan ada nasyidnya pun tuan-tuan dan puan ya. Ada dia punya kata orang insya-Allah kalau kita tengok dalam TV, dalam radio dan sebagainya, selalu kita dengar astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah rabbal baraya. Aku mohon ampun ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah, Maha penerima taubat. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha menerima taubat. Forgive me, oh Allah, the merciful forgiver. Forgive me ya Allah, oh Allah, the merciful forgiver. Itu doa kita tuan-tuan. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak minta apa ni? Artinya tuan-tuan, aku memohon ampun kepada Allah, Maha penerima taubat. Mesti ada kaitan langsung. Pak Om pun sudah bayangkan tadi. Antara dosa-dosa yang kita lakukan, menjauhi dosa itu, cara nak menjauhinya, salah satunya ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita taubat tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala minta kita segera bertaubat. Digesanya kita. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat. Segeralah kamu. Bingkas bangun. Segera kamu bertaubat dengan taubat nasuha. Jadi apa kaitannya Pak Habib di antara kita astagfirullah, kita menjauhkan dosa dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Pak Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan di dalam ayat Quran, banyak kita akan dapat melihat di mana Allah SWT yang sifatnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang selalu menyeru kepada hamba-Nya untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT. Kerana kita sama-sama telah ketahui apa yang telah dikisahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Kalau kita buka daripada surah Al-Baqarah sehinggalah surah Ibrahim, kita akan dapati Allah Ta'ala menceritakan kisah-kisah tentang umat yang terdahulu. Apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, ketika mereka melanggar perintah-perintah Rasulnya, maka mereka dibinasakan oleh Allah di bumi
dan azab Allah yang pedih menanti mereka di hari akhirat. Mereka dibinasakan dengan berbagai jenis. Ada dengan banjir besar di kaum Nabi Nuh. Ada yang ditiup dengan suara teriakan yang besar seperti kaum Ad dan kaum Samud, sehingga mereka bergelimpangan dan hancur. Begitu juga dengan kaum Nabi Lot dan nabi-nabi yang lain. Tetapi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kerana cinta kepada Rasulnya, Allah juga cinta kepada umatnya. Ini merupakan satu anugerah yang sangat besar nilainya, yang harus kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kerana apa? Pada setiap kesalahan yang kita lakukan, apabila kita bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, Allah sentiasa mengampuni kita. Kerana Allah bersifat Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Pengasih. Kita disuruh bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Apa artinya taubat yang sebenarnya? Bertaubat dengan meninggalkan segala apa yang telah kita lakukan. Kemudian menyesali segala perbuatan yang telah kita laksanakan. Sama ada sengaja ataupun tidak, kecil ataupun besar, zahir ataupun batin. Dan bersegera fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan digantikan dengan penyeggeraan kita untuk mendapatkan rahmat, redha, barakah dan kasih sayang daripada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kerana kalau kita lihat di dalam surah Al-Furqan ayat 70, Allah Ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan sanubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang larangan yang telah diperbuatnya, dan dia beriman kepada Allah. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beriman, beramal soleh, menyampaikan dan dengan sabar. Sayubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan menggantikan segala kesalahan-kesalahan dia tadi kepada kebaikan. Satu ketika ada 3 orang datang bertemu dengan Hasan al-Basri. Yang satu menyatakan, ya Syekh, di tempat saya ini sudah lama kering, tidak ada hujan. Apa solusinya untuk supaya hujan diturunkan oleh Allah? Kata Hasan Basri, beristighfarlah. Masuk lagi satu orang, menyatakan, ya Syekh, di tempat saya ini sudah lama berumah tangga tapi tidak mendapat anak. Apa solusinya? Kata Hasan Basri, beristighfarlah. Datang lagi satu menyatakan, saya sudah berbagai macam usaha saya lakukan, tidak pernah pun mendapat keuntungan. Apa solusinya? Kata Hasan Basri, beristighfarlah kepada Allah. Jadi ketiga-tiga persoalan ini dijawab oleh Hasan Basri dengan satu jawaban, mintalah ampun kepada Allah. Ketika ditanya kenapa, maka kata Hasan Basri, tidakkah kalian melihat di dalam Al-Quran apa firman Allah, fastaghfiru rabbakum innahu ghaffara yursilus samaa ilaikum midrara. Beristighfarlah, mintalah ampunlah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Dan Allah akan menurunkan hujan. Allah juga akan memberikan kalian anak-anak yang banyak dan akan menambahkan rezeki kepada kalian. Jadi kita melihat betapa dengan istighfar ini kita akan dapat banyak sekali kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kurnia Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebut dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan, kalau seandainya manusia datang kepadaku, yaitu Allah, dengan dosa
sebesar pasir di bumi pun, kalau mereka meminta ampun, aku akan mengampuninya. Dan kita tahu kisahnya, bagaimana 100 orang yang telah membunuh, yang juga mendapatkan keampunan daripada Allah. Disinilah kita melihat kenapa Allah sentiasa menantikan pada setiap malam ke atas hambanya yang mengangkat tangan, berdiri, bangun malam beribadah, dengan mengangkat tangan menitiskan air mata. Karena Allah telah menyatakan tadi, aku menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Maka aku ingin mereka kembali kepadaku dengan keadaan seorang yang bersih, seorang yang suci, dan kembali kepadaku sebagai seorang hamba yang akan mendapat rahmat dan redha-Ku. Maka dari itulah bertaubat dan beristighfar tidak boleh kita tinggalkan. Seperti mana Datuk sebutkan tadi, Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah lebih 100 kali sehari. Sedangkan di dalam surah Al-Fath, Allah telah menyebutkan, "Qad ghufira laka ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima." Sungguh Muhammad, dosa engkau dulu dan sekarang dan akan datang pun Allah telah mengampunkannya. Tetapi Rasulullah ingin mengajar, mendidik kepada umatnya supaya sentiasa lidah mereka bersama Allah, mendekatkan diri kepada Allah, merasa dilindungi dan dilihat oleh Allah. Untuk itulah kita diajarkan oleh Habib Mustafa SAW untuk sentiasa beristighfar. Dengannya insya Allah, Allah sentiasa akan memberikan keampunan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, jelas kepada kita para penonton yang hormat sekalian, kaitan di antara dosa-dosa yang kita lakukan dengan taubat yang mesti dilakukan untuk menuntut dosa-dosa. Saudara-saudara yang disebutkan tadi, orang dah bunuh 100 orang, tuan-tuan dan puan. Tetapi alhamdulillah dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat dia, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Kan kita mendengar cerita bagaimana seorang pelacur, tuan-tuan, yang hidupnya melacur, tidak ada kebaikan kepadanya. Nampak anjing di padang pasir yang terjerai lidahnya. Kerana anjing itu kehausan, kalau tidak diberi minum mungkin mati anjing itu. Turun dia, tuan-tuan, turun dia ke sumur, turun dia ke telaga, ambil kasutnya, mendadak air dengan kasutnya dan memberi minum kepada anjing itu. Saudara-saudara, wanita ini disebutkan oleh malaikat, inilah dia calon surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa yang saya nak sebutkan? Ini yang lain sikit saya nak sebutkan ni. Ada konteks yang lain sikit. Iaitu bahaya mendedahkan dosa. Ada pula tuan-tuan manusia-manusia dalam dunia ni, mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin teman-teman kita, kadang-kadang cara dia sedar atau tidak sedar, gembira dia mendedahkan dosa-dosa yang dilakukan. Oh, malam tadi aku hebat-hebat, seronok aku 2 orang. Aku pergi kelab malam, aku minum sampai dah mabuk, separuh mabuk. Aku dengan social girl aku, dengan social escort aku pergi ke bilik. Kau tahulah social girl, social escort umur 16-17 tahun. Hebat. Saudara-saudara, sampai di situ saja saya memberikan tahu. Jadi dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku akan diampunkan dosa melainkan golongan mujahirin. Siapa golongan mujahirin? Iaitu mereka yang mendedahkan dosa mereka dan memaparkan dosa mereka. Ada rasa-rasa keangkuhan, kesombongan, mereka melakukan dosa. Sonok kita memaparkan dosa mereka kepada orang lain. Ini Pak Om, kita tengok oleh kerana mungkin manusia tidak faham. Mungkin manusia tak merasakan hebatnya dosa. Mungkin manusia tak merasakan itu ada neraka yang akan membakar kita. Tuan-tuan, sehingga kan dosa-dosa yang dilakukan dipaparkannya dengan sombong, dengan bongkak. Hebatnya aku. Bukannya hebatnya aku beribadah. Bukannya hebatnya aku mengangkat tangan mohon ampun kepada Allah. Bukan hebatnya aku rukuk dan sujud berjam-jam. Tetapi hebatnya aku melakukan dosa-dosa sebagaimana yang disebutkan tadi. Jadi macam mana Pak Om tentang orang kadang-kadang ada di antara sahabat-sahabat kita, mungkin kita pun, tuan-tuan, berasa hebat melakukan dosa dan dipamerkan kepada orang lain dosa-dosa yang kita lakukan itu. Bagaimana Pak Om? Terima kasih Datuk. Memang lazim manusia
adalah satu perkara yang mereka bangga di atas kehebatan diri. Tidak difikirkan bahawasanya kehebatan yang dibuat itu adalah satu dosa. Kebanggaan ini dia akan ceritakan, kata dulu aku begini. Jadi bagi dia ada satu yang benda yang akan membesarkan egonya. Ya. Tidak disedarnya perkara tu yang akan berlaku tu dia akan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Ya. Dan kita patut sedar bahawa dosa-dosa yang dilakukan ini tetap ada pembalasannya. Tetap akan diberi kemurkaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan, keangkuhan kita itu semua adalah perkara di mana kita buat di atas kesedaran. Dan alhamdulillah pada satu masa kita bertobat, kita sedar kesalahan kita dan kita minta ampun pada Allah dan Allah tetap mengampunkannya. Ya. Mengampunkannya dengan kesedaran berdiri kita sendiri bahawa kita tidak akan buat ulangi perbuatan itu. Tetapi menceritakan kehebatan kita pada orang lain, lepas itu tak jadi tobat dah. Sebab kita masih ada keinginan untuk mengulanginya. Ya. Jadi janganlah kita ambil perkara-perkara ini ringan. Ya. Kita perlu pergi menghadap Allah dengan a clean slate. Bersih. This clean slate ni adalah diwarnai dengan keindahan hidup kita. Yang taat pada Allah, macam Habib cakap tadi, mengikut 5 rukun Islam, 6 rukun iman tu kita ikut dan kita menjauhi larangan-larangannya. Dan kita dimasuk syurga bukan di atas sebab kita sembahyang 5 waktu, kita berpuasa, tidak. Kita masuk syurga di atas keihsanan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan kita masuk syurga neraka. Dan amalan kita, amal baik kita, ya, macam pelacur tadi. Dia seorang yang tidak sempurna, tetapi dia pada satu ketika dia datang keinsafan menengok seekor anjing nak minum air. Dia pergi mengambil air dengan sepatunya dan beri minum. Dan sebab itu, di atas amal dia tu, dia akan dimasukkan ke syurga. Jadi, kita kena ambillah amal dan juga sifat-sifat Rasulullah SAW sebagai contoh kita. Supaya kita akan mengenepikan semua dosa-dosa kita dan kita memuliakan, kita akan membesarkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dengan mengikut akhlak baiknya yang dibawa pada kita, diajar pada kita. Dan kita sebagai seorang Islam kenalah selalu bertaubat. Kita tetap lemah, kita tetap akan membuat salah. Dan kita kena sedar bahawasanya Allah tetap menghukum. Tetap memberi balasan. Tidak syurga ke neraka. Kita mintalah pada Allah SWT supaya apa yang kita buat ini adalah perkara yang baik untuk diri kita dan untuk umatnya. Dan untuk semua orang Islam. Allahuakbar. Alhamdulillah. Kita mintalah, kata Pak Om tadi, supaya keinginan untuk kita menjauhi dosa mudah-mudahan masuk dalam jiwa, masuk dalam hati para penonton yang menyaksikan, tuan-tuan. Penonton di Singapura, penonton di Brunei, penonton di Indonesia, penonton di Malaysia, anak-anak saudara mara kita, sahabat-sahabat kita yang menyaksikan. Marilah, tuan-tuan, ya. Kita hanya ada tinggal 3 hari saja lagi, tuan-tuan, untuk merayakan Hari Raya Aidil Adha berkorban. Korban kali ini, tuan-tuan, kita insya-Allah antara korban selain daripada menyembelih haiwan-haiwan korban,
mari kita korbankan diri kita. Korbankan, macam mana kita korbankan diri kita? Kita korbankan diri kita, tuan-tuan, untuk kita membimbingkan diri kita. Untuk kita memperisaikan diri kita, insya-Allah. Memperisaikan mata kita, telinga kita, hati kita, jiwa kita, kaki tangan kita dari melakukan dosa-dosa yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan nampak, itu korban, itu jihad yang kita nak buat bersempena dengan korban yang akan berlaku dalam sehari 2 hari lagi di tuan-tuan nampak, insya-Allah. Jadi untuk Pak Habib, Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah menerima taubat, tuan-tuan. Allah menerima taubat. Dosa macam mana pun Allah minta kita bertaubat dan Allah akan terima taubat kita atas nama iman, atas nama takwa. Dan tuan-tuan dan puan, sehingga kata tuan-tuan dan puan, taubat itu diterima, taubat itu tidak diterima bila nyawa sampai gargarah, bila nyawa sampai halqum, sudah tertutup pintu taubat, tuan-tuan. Sudah tertutup pintu taubat. Sekarang tuan-tuan berumur 20 tahun. Tuan-tuan berumur 40 tahun. Tuan-tuan berumur 60 tahun. Macam saya berumur 73 masuk 74 tahun. Banyak lagi masa. Pagi ada masa, tengah hari ada masa, malam ada masa. COVID-19, kita lockdown ni penuh dengan masa, tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan tidak juga bertaubat. Tidak juga meninggalkan dosa. Apa dosa yang tuan-tuan nampak yang meninggalkan? Tinggalkan sembahyang, tinggalkan Al-Quran, tinggalkan wirid, tinggalkan dakwah, tinggalkan mendidik anak, tinggalkan mendidik isteri, tinggalkan memasukkan ruh agama dalam keluarga, dalam diri, dalam rumah tangga kita. Tinggalkan perintah Allah. Allah, tuan-tuan. Jadi saudara-saudara, dengan apa yang Pak Om menyebutkan tadi, apa yang juga Pak Habib menyebutkan tadi, bertaubatlah, bertaubatlah. Jangan tunggu pintu taubat itu ditutup oleh Allah. Bila pintu taubat ditutup oleh Allah, bila nyawa tuan-tuan berada dalam sakratul maut, tuan-tuan berada dalam keadaan situasi naza, bila nyawa berada di halqum, maka sudah tertutuplah pintu taubat yang sudah dibuka sebelum ini seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Habib, tolong ulas sikit Pak Habib tentang itu. Sila Pak Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tentang pengeribatan, kalau kita melihat manusia ini, kenapa manusia melakukan dosa? Yang pertamanya adalah kerana manusia itu diberikan iman dan ada yang juga diberikan nafsu. Nafsu ini ada yang baik, ada yang tidak. Kalau dia mempunyai nafsu ammarah, sentiasa dia akan diajak untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar. Kalau dia diberikan oleh Allah nafsul mutmainnah, maka sentiasa dia akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dan tergolong sebagai hamba Allah dan diundang, dijemput oleh Allah untuk memasuki syurganya. Kita tahu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Seseorang tak tahu apa yang akan berlaku ke atas dirinya dalam 1 minit ke depan, dan dia pun tidak tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, kita tidak boleh membiarkan waktu itu berlalu tanpa kita sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita khawatirkan ialah kalau ketika semasa kita lupa dengan Allah, ketika kita sedang bergelimang dengan maksiat, melakukan sesuatu larangan Allah, tiba-tiba malaikat maut datang menghampiri kita. Ini suatu hal yang sangat merugikan. Tapi kita ingin ketika malaikat maut datang menjemput kita, bagaimana kita mengharapkan akhir kalimat kita, husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kita mengharapkan akhir kita dengan kalimat syahadat, la ilaha illallah, dan bukan pada yang lainnya. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat selama kita masih mampu dan sehat. Jangan tunggu nanti sudah hujung-hujung kita punya masa,
seperti mana yang Allah gambarkan Firaun ketika dia sudah mulai ditenggelami air, maka dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka Allah sudah tidak lagi mau menerima dengan segala pengakuan dan taubat yang dipintakan. Dan kita tahu ada satu jenis taubat, ada satu jenis dosa yang kalau dilakukan oleh manusia, Allah tidak akan menerima daripada hambanya selamanya. Yaitu adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tahu dosa mana yang kira-kira yang dapat kita memintakan ampunan dari Allah dan apa yang tidak. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik yang dilakukan oleh seseorang, tetapi selain daripada itu Allah bersedia untuk mengampunkannya. Itulah kalau kita melihat Rasulullah SAW, makhluk yang tidak pernah melakukan syirik kepada Allah, walaupun satu detik dalam hidupnya, tetapi pada setiap pagi dan petang tidak pernah meninggalkan doa dengan ucapannya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dan meminta ampun daripadamu daripada dosa-dosa yang aku lakukan. Apalagi itu merupakan dosa syirik, sama ada kecil ataupun besar, sama ada sengaja ataupun tidak. Nah, kalau sudah ini merupakan ajaran Rasul kepada umatnya, kepada kita, yang beliau tidak pernah meninggalkan doa ini pada setiap pagi dan petang. Bagaimana dengan keadaan kita? Rasulullah SAW yang sudah tidak berdosa, diampuni oleh Allah dulu, sekarang dan akan datang. Satu hari 100 kali meminta ampun. Bagaimana pula dengan kita? Maka dari itu, janganlah kita membiarkan detik-detik, saat-saat yang berlalu pada hari kita dengan kita tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang pernah dikatakan oleh salah seorang salafus saleh pada setiap malam ketika dia belum tidur. Dia mengatakan, aku menelik diriku, aku bermuhasabah terhadap diriku, aku bertanya dan menepuk dada, di manakah amalan-amalanku yang boleh membawaku ke syurga. Ternyata aku tidak mendapatkannya. Kemudian dia bertanya lagi, di manakah amalan-amalanku yang mudah dan cepat membawa ke neraka? Dia mengatakan terdapat di sekeliling pinggangku yang boleh membawa aku ke dalam neraka. Maka dari itu, maka yang harus aku lakukan, dia mengatakan tiada lain selain daripada meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepadanya. Semoga mudah-mudahan aku diberikan keampunan oleh Allah dan Allah meredaiku sebagai hamba yang akan dipilih olehnya. Jelas, jalan ke neraka jauh lebih mudah dan terbuka bagi kita, manakala jalan untuk ke syurga. Apakah kamu kira mudah untuk kamu mendapatkan syurga, sedangkan kamu belum diuji seperti mana orang-orang terdahulu dari kamu? Maka dari itulah kita harus sentiasa bermuhasabah diri. Jangan tinggalkan kita wadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingatlah kamu kepada Allah, beristighfar kepadanya. Apakah dalam keadaan kamu berdiri, kamu duduk, kamu berjalan, ataupun kamu terbaring, selagi kamu masih sehat, dekatkanlah diri kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Semoga kita dipilih oleh Allah di kalangan kaum salihin. InsyaAllah, wallahu alam. Allah, Masya Allah. Para penonton yang hormati sekalian, kita tengok tuan-tuan, macam mana ya apa yang disampaikan, perkataan demi perkataan, ayat demi ayat yang keluar dari mulut Pak Habib, tuan-tuan dan puan. Keluar daripada bukannya hanya lidahnya, tuan-tuan. Keluar daripada hati dan sanubarinya, tuan-tuan. Dipancarkannya melalui lidahnya. Didengarkan melalui suaranya kepada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan mana? Dia berada di pembaringan, tuan-tuan. Di pembaringan, di katilnya, tuan-tuan. Yang sedang, tuan-tuan, dirawat ya, dengan atas penyakit yang menyebabkan dia tidak boleh bergerak. Bedridden.
He is on a bedridden, tuan-tuan, bedridden. Dalam keadaan bedridden macam tu. Tetapi tuan-tuan nampak tengok ya, gayanya. Macam mana Al-Quran mengalir. Nak cebut ayat Quran ni keluar. Nak cebut hadis ni keluar. Nak cebut. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan ya. Dalam keadaan yang begini tuan-tuan, Allah celikkan matanya. Allah celikkan pemikirannya. Allah celikkan hatinya. Inilah tanda-tanda manusia kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kita cemburu, tuan-tuan. Bolehkah kita dalam keadaan macam dia? Kita sihat, tuan-tuan, sihat. Saya sihat, tuan-tuan. Tuan-tuan sihat. Apa kita buat untuk agama? Apa kita buat untuk mendakwakan agama? Apa kita buat untuk menghidupkan agama pada diri kita? Apa kita buat untuk menghidupkan agama kepada anak-anak kita, kaum keluarga kita, isteri kita? Apa kita buat untuk menghidupkan agama untuk jiran tetangga dan sahabat kita? Bayangkan Pak Habib, tuan-tuan. Pak Habib cannot move. He just simply cannot move. He has got a big back problem, tuan-tuan. Tulang belakangnya, tuan-tuan. Masalah besar. Masalah sarafnya. Menyebabkan dia bedridden. Tetapi hatinya tidak pernah bedridden. Pemikirannya hanya tak pernah bedridden. Semangat jihadnya untuk agama tak pernah bedridden, tuan-tuan dan puan. Ini satu saya setiap kali kita ada program seminggu, sebulan 2 kali. Minggu pertama, minggu ketiga, tuan-tuan. Saya timbul satu keinsapan. Tengok insan macam Pak Habib. Bolehkah saya macam dia? Bolehkah saya, tuan-tuan, di usia dia tua macam dia? Bolehkah saya, kalau Allah datangkan musibah seperti dia, bolehkah saya bercerita tentang agama macam dia? Bolehkah saya mendakwakan agama macam dia? Tapi kalau misalnya lintasan-lintasan itu tak ada dalam hati kita, tuan-tuan, maknanya hati kita sudah mati lah, tuan-tuan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit dan Allah tambah penyakit lagi kepada hati mereka. Tuan-tuan puan yang saya muliakan sekalian, insya-Allah ya, kita nak pergi kepada yang akhirnya kepada Pak Um. Sebelum kita pergi Pak Um, tuan-tuan puan, jangan lupa tuan-tuan puan, yang pertama sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100. Tuan-tuan, jangan besok berlalu, tuan-tuan, kita tidak menderma lagi. Jangan minggu depan berlalu, kita tak menderma lagi. Jangan bulan ini berlalu, kita tidak menderma lagi, tuan-tuan puan. Catatannya, tuan-tuan, duit untuk saya, duit untuk kita, untuk perut kita, untuk mata kita, untuk telinga kita, untuk diri kita saja, tuan-tuan. Kita nak mendirikan komplek Anjung Husnul Khatimah. Apa dia komplek Anjung Husnul Khatimah? Orang Singapura, orang Brunei, orang Indonesia. Komplek ini ialah untuk membawa manusia berbondong-bondong dengan modul-modul pentarbiahannya supaya mereka mati mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Supaya mereka mati mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadis mengatakan mengucap orang Islam dengan kalimat la ilaha illallah di hujung usianya, Allah wajibkan syurga kepada mereka. Inilah yang kita nak buat, tuan-tuan. On non-profit basis, on voluntary basis, bukan on business basis, bukan on profit basis. Marilah tuan-tuan, bantulah kita sama-sama. Satu-satunya, kalau macam terdirilah institusi ini, namanya tuan-tuan Komplek Anjung Husnul Khatimah, satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Selangor, dan kita akan tempatkan di Bukit Ceraka, Nun di Shah Alam di sana, tuan-tuan. Dermalah, infaklah, zakatlah, wakaflah, tuan-tuan dan puan, untuk kita mendirikan komplek tersebut. Harganya antara 15 ke 20 juta, tuan-tuan. Harganya antara 15 ke 20 juta, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, yang kedua, insya-Allah kita harap kepada teman-teman seluruhnya, tuan-tuan, buku-buku kita. Tuan-tuan dan puan, boleh katakan 50% daripada wang yang kita kumpul sekarang, dana yang kita kumpul daripada buku 3 serangkai, tuan-tuan. Tengok buku 3 serangkai. Dalam bentuk printed book dia pun ada, dalam bentuk e-book dia pun ada. Tuan-tuan dan teman-teman di Singapura hari itu, tuan-tuan, tetap satu tajuk 100 orang Singapura, tuan-tuan, dan kita edarkan di Singapura buku-buku tersebut. Kita harap, tuan-tuan, di Brunei pun dapat diedarkan buku itu. Di Indonesia pun dapat diedarkan buku itu. Apalagi di Malaysia, tuan-tuan dan puan. Dan insya-Allah bacalah buku-buku ini, tuan-tuan. Semuanya 3 tu saya tulis buku ini, tuan-tuan. Buku yang pertama tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Buku yang kedua tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Buku yang ketiga tajuknya, tuan-tuan, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saudara, yang ketiga yang saya nak umumkan, kita dah buat webinar. Tiap-tiap buku diwebinarkan, diseminarkan online, live online, tuan-tuan dan puan. Seminar yang pertama, Isteriku Ketua Bidadari Syurga, telah berlaku 2 minggu yang lalu. Setiap Sabtu 9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Webinar yang kedua akan berlaku pada 28 hari bulan Ogos. 28 bulan depan, hari Sabtu 9.30 pagi sampai 12.30 pagi, webinar atau seminar online live
akan membincangkan tajuk tuan-tuan husnul khatimah, impian setiap Muslim. Dan pada 9 hari bulan 10, 9 hari bulan Oktober juga, that will be on Saturday 9:30 to 12:30, kita akan bincangkan tajuk khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Tuan-tuan, kena ikut benda ni. Kena ikut tuan-tuan. Saya nak katakan seminar-seminar, webinar-webinar tu ikut tuan-tuan. Misalnya khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Tuan-tuan tak ada ke anak-anak mengkhidmati kita masa kita sihat? Tuan-tuan tak ada ke anak kita mengkhidmati kita dengan jujur dan ikhlas sebagai anak yang beriman mengkhidmati kita masa kita sakit? Tuan-tuan tak ada ke anak kita mengkhidmati kita waktu kita berada dalam sakratul maut? Anak kita berada di sebelah kita membisikkan ayah, la ilaha illallah, ayah, la ilaha illallah. Itu namanya mentalkinkan ayah dan ibu yang nak pergi. Tuan-tuan tak ada ke anak-anak kita duduk di sebelah mentalkinkan kita? Tuan-tuan tak ada ke nanti bila tuan-tuan terbujur majlis jenazah, anak-anak yang memandikan kita, anak-anak yang mengkafankan kita, anak-anak yang mengimamkan salat jenazah kita, anak-anak yang meletakkan keliang lahat jenazah kita, anak-anak yang mengkebumikan kita, anak-anak yang mendoakan kita, dan anak-anak yang menjaga harta dan wang tinggalan kita supaya tidak ada satu sen pun dibelanjakan bertentangan dengan kehendak syarak. Tuan-tuan tak mahu anak-anak yang macam ini, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidak anak yang macam ini, tuan-tuan ada impian untuk mendapatkan anak-anak macam ini, tuan-tuan sertai webinar yang ketiga. Webinar yang ketiga pada 9 hari bulan 10, iaitu tuan-tuan ya, bersamaan dengan hari Sabtu 9.30 sampai pukul 12.30 tengah hari. Saya harap percuma tuan-tuan, percuma. Inilah khidmat Yayasan Sabha. Kita tak pungut duit tuan-tuan, percuma. Bayangkan 3 jam, 3 jam setengah. Percuma tuan-tuan dan puan. Dan kita, buku kita tuan-tuan, kita bincang, supaya akhirnya tuan-tuan tersemat di hati, tersemat di jiwa, kita nak menjadi Muslim yang lebih baik, Muslim yang lebih baik, dan Muslim yang lebih baik. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita punya Telegram. Tolong tuan-tuan, tolonglah join, please join our Telegram. Tuan-tuan, there's a lot of people, the scholars join Telegram kita, the Islamists join Telegram kita, agamawan join Telegram kita, ilmuwan join Telegram kita, para asatizah join Telegram kita, profesional yang minat kepada Islam join Telegram kita. Bila lagi tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan boleh tengok, kita tengok tuan-tuan, hari-hari ada updating, hari-hari ada new posting tuan-tuan. Al-Qurannya ada, hadisnya ada, asarnya ada, urusan ulama ada, peristiwa-peristiwa umat Islam seluruh dunia pun ada. Tiap video-video ringkas 5 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, dalam bahasa Inggeris ada, dalam bahasa Melayu pun ada. Semuanya tuan-tuan nak mencontik, nak menjentikkan keinsafan kepada kita. Nak jentikkan keinsafan supaya kita hidup beragama, mati pun beragama. Hidup Islam, mati pun dengan Islam, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah saya harap tuan-tuan tolonglah. Tuan-tuan download Telegram. And then tuan-tuan pilihlah dia punya link dia, Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Yang akhirnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah pada besok 20 hari bulan ni, pada hari raya tuan-tuan, malamnya pukul 9.30 malam, pukul 9 suku malam tuan-tuan. Kita sekarang ni ada satu program namanya Usrah Keluarga. Usrah Keluarga ni kita Yayasan Sabah ni untuk pengetahuan Pak Syekh kita ya. Kita ada satu servis di Yayasan Sabah ni di mana saya dan beberapa orang teman-teman tuan-tuan ya akan membantu keluarga-keluarga yang susah sangat nak masuk Islam, yang susah sangat nak mendakwahkan Islam, yang susah sangat nak menyuntik suasana agama dalam keluarga, yang susah sangat nak mengejutkan anak-anak bangun pagi untuk salat subuh, yang susah sangat untuk memintakan isteri kita tutup aurat, yang susah sangat minta anak-anak perempuan kita supaya tidak bersosial begitu, yang susah sangat untuk meminta anak kita supaya minat kepada agama, yang rumah kita tak ada suasana agama, soal Quran tidak dibacakan, sembahyang berjamaah tidak dilakukan. Tuan-tuan, hidup nafsu-nafsi begitu, bukan dalam gagasan syariat dalam kehidupan kita. Sukar untuk meletakkan roh agama dalam keluarga. Kita bantu tuan-tuan, kita bantu. Hubungi saya. Terus hubungi saya tuan-tuan. Kita ada satu pasukan untuk membantu. Kita akan bagi tahu tuan-tuan dan puan. Kita buat cara online, live online. Tuan-tuan, keluarga demi keluarga. Untuk yang malam hari raya ni, 20 hari bulan malam tuan-tuan dan puan, satu keluarga telah menghimpunkan hampir 40 orang tuan-tuan. 40 ketua-ketua keluarga. 40. Jadi kita akan ber-live, kita akan Zoom live tuan-tuan dan puan, dan kita akan cerita hati ke hati
dengan cara penuh hikmah. Bukan nak kutuk siapa-siapa, bukan nak hina siapa-siapa, bukan untuk mengenepikan siapa-siapa. Kita datang dengan penuh hikmah wal ma'udah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita datang dengan kasih sayang. Kita sayang semua keluarga Muslim satu Malaysia, semua keluarga Muslim di Singapura, semua keluarga Muslim di Brunei, semua keluarga Muslim di Indonesia. Kita sayang mereka. Sayang atas nama agama. Sayang atas nama Allah dan Rasulnya. Sayang bersama-sama untuk berpimpin tangan di antara kita menuju pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khidmat yang kita dirikan tuan-tuan ialah khidmat tuan-tuan, khidmat kepakaran, insya-Allah pengalaman yang kita ada tuan-tuan dan puan untuk kita menyuntik jiwa agama dalam keluarga tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan kontak kita, kontak saya terus tuan-tuan. Nombor telefon saya pun ada, semuanya ada tuan-tuan. Kontak terus untuk kita bincang macam mana nak buat program tersebut di rumah tuan-tuan dan puan. Tak perlu datang ke rumah saya, tak perlu datang ke pejabat saya, hanya kita melalui telefon tuan-tuan, melalui telefon online tuan-tuan. Orang Sabah, Sarawak tak perlu datang, orang Brunei tak perlu datang, orang Singapura tak perlu datang, tuan-tuan dan puan. Untuk pengetahuan Pak Habib dalam kita punya webinar yang pertama 2 minggu yang lalu hari Sabtu, sebahagian besar daripada teman-teman Singapura telah mengikuti program kita insya-Allah. Jadi saya harap kalau ada teman-teman Singapura sukar untuk membina roh agama, sukar untuk menyuntik roh agama dalam keluarga, sukar untuk suruh anak-anak solat, sukar untuk suruh anak-anak baca Quran, sukar untuk kita tuan-tuan dan puan menjinakkan anak-anak kita. Call saya tuan-tuan, call saya. Saya akan mentangkan program ringkas yang tidak membebankan mana-mana pihak pun tuan-tuan dan puan untuk kita laksanakan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, akhirnya saya nak pergi pada Pak Pak Ya, Dok. Sebagai pengakhirannya Pak dosa-dosa yang banyak ni Pak saya rasa adalah dosa yang berkaitan dengan lidah Pak Dosa lidah ni kalau kita tengok dosa memfitnah, dosa ghibah, dosa mencela, dosa berlebih-lebihan kita mengatakan orang, berbohong, berkata tidak bermanfaat, melaknat, adu domba, mencaci, gosip. Apalagi dalam konteks kita sekarang ni, terutama di Malaysia kita tengok. Macam mana suasana siasah kita tuan-tuan. Tengok dalam Facebook kita, tengok dalam di media sosial. Masya Allah, kutuk mengutuk, caci mencaci, keji menkeji. Sampai dah tak ada batas dah. Yang buat ni orang Melayu tuan-tuan. Orang Melayu, orang Islam. Kebanyakan yang terlibat ini. Tuan-tuan, kita nak bagi sikit sentuhan kepada teman-teman. Ini raya haji dia tuan-tuan. Raya haji 2 hari lagi ni tuan-tuan. Raya haji 2 hari lagi ni. Apalah kita berantakan di antara kita. Apalah kita memfitnah di antara kita. Apalah kita menjatuh di antara kita. Apalah kita mengadu domba di antara kita. Tak takutkah kita neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana? Pak Terima kasih, Datuk. Yang menjadi masalah sekarang adalah kita ni dengan media sosial. Ya, kita tidak reti menggunakan media sosial yang patutnya digunakan. Yang kita duk berbual dalam WhatsApp ke, dalam Facebook ke, semua kadang-kadang adalah fitnah. Fitnah di mana kita menghancurkan, merosakkan nama umat atau nama sahabat kita semuslim. Ya. Di mana boleh menjadi satu perkara yang memudaratkan. Kita tak pernah fikir kita sedapkan nak satisfy diri untuk saja suka. Padahal suka itulah satu dosa. Ya. Jadi media sosial ni, Facebook, WhatsApp semua ni digunakan untuk merosakkan diri kita tanpa disedari dan juga orang lain. Ya. Cubalah kita hindarkan perkara ni. Sebab kita lebih mengetahui bahawasanya bulan pada hari yang baik akan sampai 3 hari ni, 2 hari ni, kita perlulah bertobat. Ya. Biarlah apa yang ada dalam handphone kita yang mahal tu, benda yang baik-baik sahaja. Kita melakukan benda yang elok. Melakukan perkara-perkara yang manfaat kepada bangsa, agama, bangsa dan negara. Bukan merosakkan. Sedar tak sedar, kita telah melakukan perkara yang Allah benci. Fitnah ni memang satu perkara Nabi dah pesan. Kalau kita mengadu domba,
Kalau tak berlaku fitnah, kita kena domba. Dosa juga. Ya. Kita kena domba, kita melagakan orang. Jadi, apa faedahnya? Apa faedahnya? Kita duduk sejenak mikirkan adakah faedah kepada negara, kepada masyarakat? Tak ada. Jadi kita tolak. Dan kita sedar, ingatlah selalu yang kita ada 2 malaikat di belakang kita ni yang mencatat semua benda kita buat. Dan kalau berat sebelah yang kita buat dosa ni, bayangkanlah bila masa Allah timbangkan dosa pahala kita. Ya. Berat sebelah dosa ni, mana ada tujuan? Terus masuk ke neraka. Dan ialah kita confident kata orang Islam masuk neraka, apa insya-Allah akan dikeluarkan oleh Allah juga masuk ke syurga. Tetapi kita tidak takut pada keperitan yang di dalam neraka, pada kesakitan yang disiksa pada diri kita, hukuman yang dijatuh pada kita di dalam neraka. Ya, dah siksa tu barulah kita dikeluarkan. Jadi kita kalau sanggup tu, itu masih lagi kita belum bertaubat. Dosa kita masih lagi kita boleh kata tak apa, mana tu kita tak bertaubat. Kita kena tolak semua perkara yang datangkan dosa ini, sekecil-kecilnya dan sebesar-besarnya. Biarlah setiap saat kita lalui dalam hidup ni cuma mendatangkan pahala, mendatangkan manfaat kepada manusia, mendatangkan manfaat pada diri kita sendiri. Dan janganlah kita buat perkara yang memudaratkan diri kita sendiri. Ya. Macam kita duduk tengok telefon dengan mesej-mesej yang terima, kita sampaikan pada orang lain. Kita pun bersebahat. Sama juga, kita tak lakukan betul, tapi kita menyampaikan tu sebahat juga. Ya. Jadi hindarkanlah. Biarlah kita antara Islam kita berkasih sayang. Kita send message of love. Message kasih sayang pada sahabat-sahabat kita, pada musuh kita, supaya musuh kita menghormati kita dan lama-kelamaan menjadi sahabat kita. Ya. Dan itu kita nakkan apabila kita mati, orang ramai, baik musuh, baik sahabat, mendoakan kita kesejahteraan kita di akhirat. Ya. Dan Allah sayang pada kita apabila kita sayang pada manusia lain. Alhamdulillah. Tuan-tuan, itulah dia. Bila pergi kepada Pak Om berappeal kepada kita, tuan-tuan. It has always been the case. When it comes to Pak Om akan appeal kepada kita. Marilah kita gugur-gugurkan dosa-dosa kita. Marilah kita mohon ampun kepada Allah. Marilah kita insaf. Orang siasah kena insaf, orang politik kena insaf, orang pentadbiran kena insaf, orang pengurusan kena insaf, orang berniaga kena insaf, orang korporat kena insaf, orang biasa kena insaf, semuanya kena insaf. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita. Bilangan, dikatakan bilangan ahli neraka dah cukup, dah ramai dah, tuan-tuan. Jangan tambah bilangan ahli neraka. Tambahlah bilangan ahli syurga. Jadikan diri kita ahli syurga. Jadikan ahli keluarga kita ahli syurga. Jadikan teman-teman, sahabat-sahabat, jiran tetangga kita ahli syurga. Jadikan seluruh umat Muhammad ini ahli syurga, tuan-tuan. Apa yang nak buat antaranya, yang disadangkan oleh Pak Habib tadi, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita ini. Akhirnya jangan lupa, tuan-tuan, sekali lagi saya nak sebut, sijil wakaf tunai untuk pembinaan Komplek Anjung Suluk Khatimah, RM10, RM50 dan RM100. Sekali lagi saya nak menyebutkan, tuan-tuan, insya-Allah webinar kita, webinar 2, webinar 3, webinar 2 pada 28 hari bulan 8 hari Sabtu, webinar 3 pada 9 hari bulan 10 juga hari Sabtu, tak berbayar, tuan-tuan, percuma. Inilah khidmat yang ditawarkan oleh Yayasan Sabha untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sambutlah, tuan-tuan, free. You need not to pay a single cent. Just get your phone and go through your phone, tuan-tuan dan puan, on kan. Pada tarikh-tarikh itu, tuan-tuan, insya-Allah kita akan bersiaran. Sebelum itu, tuan-tuan, beri nama kepada saya pun tak apa. Beri nama, bagi nombor telefon, bagi email dan bagi alamat. Bagi nama, bagi telefon, bagi email, bagi alamat, kita daftarkan.
Setiap satu webinar ni maksimum 500 saja. Kita boleh ambil 500 saja tuan-tuan. Yang lepas kita ada 623, tapi yang dapat menonton 500 saja. Sebab limit kita adalah 500. Bersegeralah tuan-tuan, bersegeralah. Daftarkanlah, daftar diri. Percuma tuan-tuan dan puan. Kemudian tu insya-Allah buku-buku tuan-tuan dan puan ya, buku-buku yang kita terbitkan dalam bentuk yang printed dan buku-buku yang terbitkan dalam bentuk yang e-book tuan-tuan dan puan, dapatkan buku ini. Tuan-tuan jadikan buku ini sebagai hadiah kepada hari lahir, hadiah kepada hari jadi, hadiah kepada anniversary, hadiah tuan-tuan kepada sahabat handai, hadiah tuan-tuan kepada pekerja-pekerja kita, hadiah tuan-tuan kepada siapa saja tuan-tuan, hadiahkan kepada mereka. Inilah hadiah yang akan ditatang oleh malaikat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kemudian tuan-tuan yang akhirnya kita harap sangatlah, kita harap sangat tuan-tuan, kita punya Telegram, join Telegram kita. Saya yakin 100% saya yakin tuan-tuan, manfaatnya sangat besar untuk membentuk satu persekitaran dalam hidup kita supaya kita mati dalam Islam, hidup dalam Islam dan mati dalam Islam. Marilah bersama-sama tuan-tuan pergi kepada Telegram, tuan-tuan join Telegram, subscribe Telegram dan tuan-tuan pergilah kepada linknya Anjur Husnul Khatimah. Tuan-tuan nampak hari dalam bulan Ogos minggu pertama tuan-tuan. Minggu pertama dan minggu ketiga rentas empat negara. Rentas 4 negara membawa obor Islam. Negara Singapura, negara Brunei, negara Singapura dan negara Indonesia dan negara Malaysia. Kita cerita tentang Islam sebagaimana bercerita pada hari ini insya-Allah. Jadi minggu pertama dan minggu ketiga pukul 5.15. Malam ni tuan-tuan jangan lupa malam ni pukul 9.15 tuan-tuan. Dr. Rahimi Saad dengan Cikgu Farah Hayana tuan-tuan dan puan akan bersama-sama dengan kita. Cerita apa tuan-tuan? Cerita ialah mari kita promosikan sifat mahmudah. Mari kita tenggelamkan sifat mazmumah. Mahmudah dan mazmumah dalam hidup kita insya-Allah. Malam ni 9.15. Besok pagi tuan-tuan, besok pagi pukul 7 besok pagi kita ada orang muda tuan-tuan hafaz Quran, muda-muda hafaz Quran, pendakwah muda, penulis buku muda namanya Ustazah Syaurah bersama dengan Imam Muda Hasan Adli besok pagi pukul 7. Tuan-tuan kita berjumpa lagi besok insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Terima kasih kepada Pak Om, terima kasih kepada Pak Habib, terima kasih kepada para penonton seluruhnya, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Doa tuan-tuan. Ini doa ni. Doa tuan-tuan. Dengan Arafah ni. Kita nak puasa Arafah ni tuan-tuan. Lusa kita nak puasa. Besok lusa kita nak puasa Arafah ni. InsyaAllah tuan-tuan. Doa mendoa di antara kita. Supaya kita diberi kekuatan. Pak Habib diberikan kekuatan. Kita minta sangat tuan-tuan. Pak Habib akan terus bersama kita. Allah panjangkan usianya. Allah berikan kemudahan kepadanya. Untuk terus bersama kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita kepada Pak Habib. Doa tuan-tuan kepada Habib. Doakan tuan-tuan. Kita doa kepada Pak Habib. Supaya Pak Habib sihat. Bergerak seperti biasa. Manusia biasa seperti kita. Bertambah-tambah lagi cergasnya. Kerja-kerja dakwah. Yang sama-sama kita akan pikul bersama insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjur Sulul Khatimah.